Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan saya mendoakan kita semua yang berada dalam masjid ini, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, tamu sekalian dalam selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Ta'ala kerana masih lagi Allah Ta'ala memberi ruang dan peluang serta keizinan kepada kita untuk sama-sama diberi kehidupan buat kali yang seterusnya di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Dan syukur yang tidak terhingga kita ucapkan juga dengan memperbanyakkan melazimi dengan ucapan kalimah zikir, di antaranya dengan lafaz tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, yang membawa erti segala puji yang layak kami puji hanya kepadamu, wahai Allah. Kerana masih lagi Allah Ta'ala memilih kita di kalangan hamba-hambanya yang duduk sekitar kota Damansara ini, sama-sama kita terus istiqamah di dalam melaksanakan perkara tugas dan tanggungjawab yang telah Allah galaskan kepada kita selaku hamba. Dan syukur kerana pada malam ini sekali lagi kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam kuliah maghrib bulanan kita pada hari Jumaat setiap minggu yang kedua. Jadi sementara kita nak menunggu masuknya waktu isyak pada malam ini, maka marilah sama-sama kita menghayati beberapa lagi hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kisah-kisah yang saya akan sebutkan pada malam ini adalah menerusi hadis yang telah disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala di dalam kitab ringkasan, iaitu diberi judul Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, malam ni saya akan mulakan dengan satu hadis yang mengisahkan tentang menyempurnakan hutang dan masuknya syurga orang yang mati dalam kalimah tauhid. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya akan bacakan terlebih dahulu hadis dan kemudian akan terjemah dan kita akan syarah sikit insya-Allah, ya. Jadi tuan-tuan, saya akan baca. Bismillahirrahmanirrahim.
an Abi Zarrin radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma absara ya'ni Uhudan qala ma uhibbu annahu tahawwala li zahban yamkusu indi minhu dinarun fawqa salasin illa dinarun ursiduhu lidain summa qala aksarunahumul aqallun illa man qala bimaliha kaza wa hakaza wa asyara Abu Shihabin radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala baina yadayhi an yaminihi wa an shimalihi wa qalilum mahum wa qala makanaka hatta atiyak wa taqaddama ghayra al-ba'idin fasami'tu sautan fa aradtu an atiyahu sallallahu alaihi wasallam summa zakartu qawluhu sallallahu alaihi wasallam makanaka hatta atiyak falamma jaa qultu ya Rasulullah allazi sami'tu aw qala sautu allazi sami'tu qala hal sami'ta qultu na'am qala atani Jibril alaihi salatu wassalam faqala man mata min ummatika la yushrik billahi syai'a dakhala al-jannah qultu fa wa in fa'ala kaza wa kaza qala na'am rawahu al-Bukhari radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hadis yang telah saya bacakan dan tuan-tuan dengar ini bagaimana dikisahkan satu hari kata Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berjalan bersama dengan Nabi SAW sekitar Madinah. Jadi di sekitar Madinah, bila nampak saja satu bukit yang terdapat di Madinah, namanya Bukit Uhud, ya. Jadi kalau tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah, tuan-tuan akan jumpalah bukit ini, ya. Jadi Bukit Uhud ini yang mana bukit yang mana banyak nostalgia, ya, Nabi kita Muhammad SAW dengan dia. Sebab itu Nabi bila tengok saja, Nabi terkenang tentang peristiwa sehingga Nabi keluar pada kata-kata Nabi, ma uhibbu annahu tahawwala li zahban. Saya tak suka kalau Allah Ta'ala tukarkan bukit ini, tukar daripada bukit menjadi emas. Maknanya tuan-tuan, sebab Nabi teringat satu kisah, ya, bagaimana ketika mana seawal penghijrahan Nabi kita Muhammad SAW, dalam peristiwa hijrah itu, kalau tuan-tuan masih ingat hadis yang pernah tuan-tuan dengar berkisahkan tentang innamal a'malu binniyat. Bisa dengar haji, ya? Angguklah jaga hati saya, kan. Dia sampai keras sangat kita pun susah, sejuk-sejuk ni. Hadis yang menceritakan tentang niat, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu dikira berdasarkan dengan niat, ya. Dan hadis ini panjang. Nabi cerita tentang karakter pula, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ada di kalangan para sahabat yang hijrah daripada Mekah menuju ke Madinah ini, mereka sanggup tinggalkan dunia ni Mekah, harta benda tak bawa. Mereka hanya bawa kasih pada Allah, kasih pada Rasul. Dan kata Nabi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia akan dapat kasih Allah dan kasih Rasul itu. Bahkan kasih Allah Ta'ala bukan setakat kita dapat perhatian di dunia, bahkan di akhirat esok pun kita akan dapat perhatian daripada Allah. Mudah-mudahan kita semualah, amin ya rabbal alamin. Dan ada juga yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah itu dengan sebab kerana dia nak luaskan perniagaannya, dia nak buka berniaga kat sana. Sebab di Madinah ni dia pasaran dia lebih menguntungkan. Jadi dia hijrah dengan sebab kerana nak bisnes. Maka Nabi kata dapatlah bisnes. Dan ada juga di kalangan sahabat yang berhijrah itu dengan sebab kerana dia nak kahwin. Sebab itu hadis yang disebutkan tadi, ulama hadis menjenamakan hadis itu dengan hadis Ummul Qais, yang mana ada seorang sahabat Nabi ni yang hijrah sebab kerana dia nak kahwin dengan seorang wanita yang bernama Ummul Qais.
Ummu Qais tu dia letak syarat, awak kalau nak kahwin dengan saya, awak tak boleh duduk Mekah, kita tak boleh duduk Mekah, kita kena duduk Madinah. Bapak saya bagi syarat macam tu. Rupanya tuan-tuan ya, budaya ni sampai sekarang lah. Sampai sekarang kalau nak kahwin orang Arab memang tak balik-balik lah. Saya waktu saya belajar di Mesir dulu, dah mahu dulu ada lah senior seorang tu ya, belajar lah, dia kahwin dengan orang Arab sampai sekarang tak balik-balik. Bapak dia tak bagi nak bawa anak dia balik sampai ke Malaysia. Jadi kena duduk kat sana setahun lebih kurang 2-3 kali balik ziarah mak raya gitulah. Yang lain banyak habiskan duduk di Mesir. Rupanya budaya tu sampai sekarang. Lepas itu kalau tuan-tuan bercita-cita sangat nak kahwin dengan orang Arab, tak payahlah, simpan je lah. Orang Jawa kat Sabak Pernam tu banyak lagi je, janda pun ada je. Banyak kat sana orang Melayu pun banyak lagi. Orang Arab ni susah lah tuan-tuan ya. Jadi sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila sampai Madinah, ketika itu tuan-tuan dalam proses nak sebarkan agama ni bukan setakat memerlukan sokongan, dokongan daripada para sahabat. Jadi memerlukan dari sudut keuangan. Itu sebab Nabi terfikir macam mana nak berdakwah kalau tak ada duit. Nabi termenung seorang-seorang, datang malaikat Jibril, wahai Rasulullah, nak tak kiranya kalau kami tukarkan bukit ini menjadi emas, dan awak tak payah fikir dia masalah keuangan, awak tak payah fikir dah masalah kelancaran dari sudut dakwah, tak perlu dah. Sebab apa? Kamu ada duit. Lepas itu duit ni tuan-tuan penting, tambah-tambah sekarang ni. Apa saja pun melibatkan semua duit belaka sekarang ni. Jadi sebab itu hadirin yang dirahmati Allah, Nabi tolak permintaan daripada Jibril nak ditukarkan bukit Uhud. Sebab itu Nabi bila tengok saja bukit Uhud ni, Nabi teringat balik kisah yang pernah ditawarkan oleh malaikat Jibril nak tukar bukit Uhud ni dengan emas. Kalau tidak Nabi dah kaya lama dah tuan-tuan ya. Lepas itu dalam sirah Nabi SAW ini nak menunjukkan Nabi kita SAW dia bukan sayang duit sampai dia bawa dalam hati tu ya. Bukan dia sayang duit sampai takut nak bersedekah, nak mewakaf ya. Tapi Nabi cukup-cukup sehingga Nabi kata pada Abu Zar, zahaban yamkusu indi minhu dinarun fawqa salasin, dan aku tak suka kalau ada satu dinar yang bermalam-malam di rumah aku melebihi daripada 3 hari. Aku tak suka. Nabi tak suka impun simpan-simpan duit ni. Sebab kenapa? Yang pernah juga kita cerita pada pertemuan yang lepas, antara persoalan yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, kalau ditanya 4 perkara ni, ialah di antaranya termasuk daripada mana awak dapat harta ni dan untuk apa kamu belanjakan. Awak tak boleh nak jawab, tak beranjak kaki kamu di padang mahsyar nanti nak masuk ke dalam syurga, tak bergandak. Apa sebab? Tak boleh nak jawab. Lepas itu Nabi kata, aku tak suka 1 dinar, kecuali kata Rasulullah, yang aku benarkan 1 dinar bermalam-malam di rumah aku, illa ursiduhu lidain. 1 dinar yang saya simpan itu adalah dengan bertujuan untuk membayar hutang. Jadi Nabi dah tunjuk perkara yang kedua dalam hidup. Bila kita berurusan ni tuan-tuan ya, bukan setakat kita menjaga hubungan kita dengan Allah ya, kita ada masalah, kita ada kesalahan. Manusia ni sebaik-baik kejadian tapi ada sifat yang cacat yang Allah tempelkan pada manusia. La yakhlu anil khata' wal insyan. Dia tak lepas daripada pertama kita jenis buat salah, sedar ataupun tidak. Yang kedua jenis kita jenis pelupa. Ini ciri yang Allah Ta'ala tempelkan kepada makhluk sempurna dari sudut kejadiannya. Namun disebabkan kerana kelemahan, banyaknya dosa kita, sedar ataupun tidak, kita beristighfar, minta Allah Ta'ala ampun, menyesal terhadap dosa, bertaubat pada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat kita sebelum kita dikembalikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu hadirin dan hadirat yang kedua, dalam hidup kita menjalani kehidupan kita di dunia ni, ada perkara yang kedua yang penting, iaitu ta'amul bainan nas. Yang ni kita berinteraksi, bermuamalah dengan manusia ya.
Maka di situ kadang-kadang Allah uji kekayaan. Alhamdulillah kita senang, tapi tengok ada orang susah di bawah kita, bantu dia. Dan kadang-kadang kita susah nak minta tolong pada siapa, kawan, sampai kita melebatkan sampai nak buat hutang piutang. Dalam bab hutang, Nabi mengajar pada kita, Allah tidak ada hak untuk nak selesaikan, melainkan kita sendirilah yang jumpa kepada pemiutang itu untuk kita settlekan hutang kita. Kalau tidak, tak terlepas kita tuan-tuan esok, kerana mereka masih lagi menuntut. Sebab itu waris-waris selepas saja daripada kematian bapa ataupun mak ni tuan-tuan ni, dia akan pergi lepas habis mayang mayat tu, mak baca doa, dia akan keluar depan, dia kata, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mungkin sepanjang kehidupan bapa saya ataupun mak saya ni luar daripada pengetahuan kami, yang pernah mak ataupun ayah kami ni dia pernah berhutang dengan tuan-tuan, kami tak tahu, ya. Jadi tuan-tuan, sebelum bapa saya beredar, beralih daripada dunia pergi ke alam kubur ni, maka tuan-tuan boleh jumpalah kami, khususnya saya lah, waris paling sulung sekali daripada anak-anak dia. Kita settle, biar settle dulu, clearkan apa yang tertanggung oleh bapa ataupun mak saya. Kita kena declare macam tu. Sebab ada setengah bapa ni tuan-tuan yang dia tak nak cerita, dia tak nak menunjukkan yang dia tu tentang pengorbanan dia sekolahkan kita. Ada bapa tu kalau boleh dia sembunyi, nak sembunyi, jangan anak tahu pasal hutang. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok ada keluarga yang tak kaya, ya, tapi cukup, Allah bagi bahagia, cukup, alhamdulillah. Bila anak keputusan baru ni dapat straight A, sebelah A, ya. Kemudian dapat pula tawaran tuan-tuan melanjutkan pelajaran di Jordan, ya. Bawa surat letter offer, bagi tahu kat ayah, ya alhamdulillah ya, saya dapat sebelah A. Dan dalam masa yang sama saya dapat tawaran pula melanjutkan pelajaran di Jordan, ya. Ayah bila tengok sedih tuan-tuan. Apa sebab? Kerana sedih, walaupun bapa ni nampak macam tak belajar, tak kaya mana, tapi Allah Ta'ala kurniakan anak cerdik-cerdik, pandai pula, meniti. Dan ayah tu terfikir pula, macam mana aku nak cari, nak sekolah. Jabatan agama suruh selesaikan 3 minggu, nak terbang, nak bawa, sediakan duit belanja tiket flight dan semua-semua. Jadi ayah pun fikir tuan-tuan, termenung lama tengok keputusan anak ni. Anak tadi, anak sulung ni, dia faham, dia cepat matang. Dia tengok bapak dia tengok kertas letter offer tu sampai tembus, kan? Dia pun kata, ayah, tak apalah ayah, saya ingat saya tak sambung dululah, ya. Biar saya kerja family mart dulu, ya. Adik pun ada 13 orang ni, 2 orang ibu kan 13 kan, ya. Adik pun ada 13 orang lagi, ya. Tak apalah, biar saya kerja. Ayah ni punya marah, awak jangan buat kerja ayah. Bab cari duit nak sekolahkan anak-anak ni tugas bapak. Awak tugaskan tanggungjawab awak sekarang ni, belajar sungguh-sungguh, tunjuk ke adik-adik awak yang awak berjaya. Bapak tahulah ayah nak cari, awak jangan cabar ayah. Ada bapak macam tu, dia tak nak tunjuk tuan-tuan, dia punya kepayahan dan kesusahan nak sekolahkan anak-anak ni. Anak semua tidur, bapak keluar pukul 10.30 malam, slow-slow dia jumpa Tuan Bilal Masjid Kota Ranamansara. Ketuk pintu tengah malam, Bilal, ya, saya datang malam ni tak adalah niat nak mengganggu, tapi itulah paksa juga nak kena bercakap ni. Anak saya dapat tawaran sekian-sekian, tapi paksa terbang dalam masa 3 minggu, nak cari 9 ke 10 ribu, mana nak dapat, mam? Saya pun bawa Grab je, kai pagi makan pagi, kai petang makan petang. Bilal pun tengok keputusan anak ni, cerdiknya, ya Allah, anak dia, ya. Bagi makan kacang cerdik ke pun ni kan. Memang pandai sungguh. Anak dia pun tak macam tu. Tengok. Bilal pun kata, sebenarnya Haji, saya pun ingat nak jumpa Haji juga. Saya pun nylon tak masuk lagi ni. Jadi ada setengah, tak apalah Haji, saya tak ada banyak, saya ada 2,000, Haji ambil lah. Tuan-tuan, dia berhutang 400 orang. Nak cukupkan, dia berhutang 4-5 orang, bayar pun sebulan 100 begitu. Jadi sampai tertanggung, akhirnya tak sempat nak lunaskan hutang tadi, Allah ambil nyawa dia. Itu yang disebut oleh waris, kot-kot lah ada pernah bapak yang pernah berhutang, jadi datang jumpa kami,
sebab nak selesaikan dia punya hutang dengan manusia. Jadi anak sebagai kita kena selesaikan benda tu dulu. Dan ada juga bapa yang dia bagi tahu siap-siap, awak belajar dulu Jordan dulu, ni pakcik ni lah yang tolong awak. Ayah masih lagi berhutang dengan dia. Esok kalau jadi apa-apa, selesaikanlah. Nampak? Ayah dia bagi tahu bukan sebab nak bebankan kita, dia usaha juga untuk bayar, nak jalankan tanggungjawab dia sebagai bapa, sekolahkan anak sampai berjaya. Tapi dengan sebab kerana ketidakmampuan dia, maka tanggungjawab anak dah berjaya, dah bekerja dan sebagainya, selesaikan apa yang kita pernah, bapa kita pernah hutang dulu. Sebab apa? Nabi dah tunjukkan kepada kita, duit yang dibenarkan untuk Nabi simpan ialah ursiluhu lidain, dengan tujuan untuk membayar hutang saja. Itu saja yang dibenarkan. Nabi tak suka simpan, suka tengok berapa angka dalam bank, tak suka. Kiah macam itulah ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sehingga Nabi kita Muhammad pun kata pada Abu Zar Al-Ghifari, aksarunahumul aqallun, wahai Abu Zar, aksarunahumul aqallun, ramai di kalangan orang yang banyak ini, tetapi mereka sedikit di sana. Nabi bagi ayat ni tuan-tuan, ayat tinggi sikit kebak ni. Banyak, mereka yang paling banyak adalah mereka yang paling sikit di sana. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi ialah mereka yang banyak harta, yang kaya di dunia ni, sifat hartawan, tapi mereka ini adalah sikit dalam syurga Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalim. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, bukan setakat hartawan, kata Nabi SAW, dalam banyak-banyak yang sedikit dalam syurga esok, ada manusia yang dikecualikan, illa man qala bimalin hakaza wa hakaza, melainkan orang yang hartawan itu yang boleh mengatakan kepada hartanya, nah awak di sini, awak di sini, awak di sini. Maknanya dia boleh mengarahkan harta tu, awak nah 20,000 untuk masjid, awak 20,000 untuk ma'atafiz, awak 20,000 untuk bantu asnaf fakir miskin. Dia boleh arahkan duit dia, bukan duit mengarahkan dia, awak cari jangan sedekah. Kalau dia boleh arahkan duit tu, maka dia terkecuali daripada hartawan yang sedikit di akhirat tak dapat masuk dalam syurga. Na'udzubillah. Jadi kita doa pada Allah, mudah-mudahan tuan-tuan hartawan kaya kita dapat bantu orang lain. Amin ya rabbal alamin. Kata Abu Syihab, sehingga bila mana Nabi menceritakan tentang mengarahkan duit ini, sehingga melihat pada wajah Nabi ataupun badan Nabi itu bergerak baina yadaihi an yaminihi wa an shimalihi. Nabi bila dia cakap dengan penuh semangat nak bagi sahabat faham, Nabi kata hakaza wa hakaza wa hakaza, maknanya badan Nabi itu turut berjalan. Baik itu kalau kita tengok ustaz yang datang kat depan ini, semuanya tuan-tuan cara penyampaiannya berbeza, betul? Ada yang ustaz di jenis slow gitu ya. Cakap slow, bermula kita dah mula tidur lah. Ada yang jenis suara lantang, ada yang suara lantang kemudian bila dia cerita pula tuan-tuan dengan penuh semangat, sampai tepuk-tepuk meja ni, tambah-tambah cerita pasal kahwin 4 tu. Kenapa tuan-tuan perlu takut pada isteri tuan-tuan? Sampai tergolek meja cerita ni. Balik dia pun takut juga. Ada ustaz yang jenis cerita semangat. Dan Nabi kata Abu Zar Al-Ghifari, bila dia cakap tu sampai badan Nabi nak bagi sahabat faham ni, harta ke sini, harta ke sini, kata Ibn Syihab. Maka kata Rasulullah SAW, wa qalilum mahum, maka ada di kalangan orang yang kaya tadi tapi tak dapat masuk syurga dengan sebab kerana mereka ni Allah Ta'ala dah campakkan sejenis penyakit yang pernah kita mendengar dalam hadis peristiwa akhir zaman yang dibawakan kitab itu oleh almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Dia bawa hadis di akhir zaman ini, Nabi cukup risau adalah apabila Allah Ta'ala datangkan penyakit kepada umat dia, penyakit dinamakan penyakit spiritual, penyakit dalaman. Wala yaghzifanna Allah fi qulubikumul wahnu,
Allah Ta'ala akan campakkan ke dalam penyakit umat aku ni, penyakit yang namanya al-wahnu. Saya sebut al-wahnu ya, bukan ar-rahnu. Ar-rahnu pejak gadai, tu penyakit juga. Al-wahnu. Maka opah, kalau kita ada pun kita tanya apakah yang dimaksudkan dengan al-wahnu itu, maka Nabi kata penyakit al-wahnu ialah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia cinta dunia sampai lupa ada lepas daripada dunia ni ada yang namanya alam kubur ataupun alam barzah. Adanya alam mahsyar dan adanya titian sirat, adanya soal jawab di mahsyar. Dia lupa perkara tersebut. Cinta dunia sampai lupa tuan-tuan peringatan Allah dalam Quran dan juga hadis. Dan yang kedua, wa karahiyatul maut, dan dia tak buat persiapan nak bertemu dengan Allah. Ini yang Nabi risau, tuan-tuan. Sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikit sangat orang yang kaya ni ya, yang masuk dalam syurga. Dia tak macam tuan-tuan orang macam ni ya. Kita harapkan kaya kita hartawan, mudah-mudahan kita dermawan juga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bila Nabi dah bagi tahu pada Abu Zar, maka Nabi pun tengok Abu Zar, Nabi pesan, makanaka hatta atiya. Wahai Abu Zar, awak duduk di sini sekejap, awak jangan pergi mana-mana, tunggu sampai saya datang. Maka Abu Zar pun dia cerita, wa taqaddam ghairal ba'id. Nabi pun berjalanlah tak jauh daripada Abu Zar. Bila mana tuan-tuan dia berjalan tak jauh, Abu Zar masih lagi nampak tuan-tuan kelibat Nabi SAW. Tiba-tiba fasami'tu sautan. Abu Zar dia mendengar satu suara, yang mana suara ini tuan-tuan bukan suara daripada suara Nabi. Sebab dia ni bersahabat dengan Nabi, bukan kata duduk Madinah, duduk Mekah lagi sebelum hijrah. Dia dah memang beriman dengan Nabi SAW. Jadi dia tahu serok suara Nabi tu waktu marah pun macam mana, waktu seronok dia dah tahu. Tapi ni bukan suara Nabi. Perasaan takut daripada Abu Zar ni, takut-takut bila Nabi pergi sana ada pula pirate padang pasir, lanun padang pasir nak rompak Nabi ke, nak bunuh Nabi ke. Dia takut ya. Dia kata ni bukan suara daripada suara Nabi, sebab aku kenal Nabi. Macam tuan-tuan dah lama sembahyang jemaah dekat Masjid Kota Damansara ni, tuan-tuan kalau imam angkat takbir pun dah tahu dah siapa imam dah ya? Angkat takbir ada yang jenis sengau-sengau sikit, Allahu akbar, tahulah tu imam dah. Bila pun macam tu juga dah tahu dah. Dia punya lenggok tu kalau diharkah ke, dia bawa lagu ijaz, kita dah tahu lah imam ni mesti bila 1 bila 2 ni. Kita dah tahu dah, sebab memang start daripada sebelum ada masjid ni pun kita dah memang istiqamah duduk semayang dekat surau Jumaat kat sini. Contoh lah, kita dah tahu. Macam tu juga Abu Zar, dia kata suara ni bukan suara Nabi, aku kenal suara Nabi. Maka ketika mana Nabi SAW duduk di tak jauh daripada Abu Zar, bila dengar suara dia takut, maka dia pun nak pergi kepada Nabi. Tapi sebab kerana bila dia nak pergi tu, zakartu qaulahu SAW, dia teringat pesanan Nabi, awak jangan pergi mana-mana, duduk sampai saya datang, pesan Nabi pada Abu Zar. Maka tak jadi dia pergi. Maka setibanya Nabi pulang, tak lama daripada itu, maka Abu Zar pun terus tuan-tuan ya, pergi ke berhampiran dengan Nabi. Ketika itu dia pun tak bagi tahu pada, ya Rasulullah, allazi sami'tu au qala as-sautu allazi sami'tu. Wahai Rasulullah, tadi bila awak pergi tak jauh daripada saya dengar satu suara ya Rasulullah. Saya dengar dengan jelas suara tu. Itu bukan suara kamu ya Rasulullah. Dia risau tengok apa yang berlaku terjadi pada kok ada berlaku terjadi pada Nabi. Maka yang menghairankan Nabi SAW, dia boleh dengar. Itu sebab dia tanya balik pada Abu Zar, wahai Abu Zar, hal sami'ta, adakah awak dengar? Kata Abu Zar Al-Ghifari, dia kata ya, na'am, qultu na'am, saya dengar suara itu. Nabi teruja tuan-tuan, Nabi terkejut sebab kerana suara yang didengari oleh Abu Zar itu, kata Nabi, atani Jibril alaihi salatu wassalam. Waktu aku pergi tak jauh daripada kamu Abu Zar, datang malaikat Jibril. Rupanya suara yang didengar oleh Abu Zar itu adalah suara daripada malaikat
Tu yang Nabi terkejut tu. Oh, dengar kan? Tu yang Nabi confirm balik, betul ke dengar ni? Sebab itu adalah suara daripada malaikat macam kita tak biasa dengar suara malaikat Jibril. Syekh Jibril biasa dengar. Syekh Jibril ni kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, tuan-tuan boleh tengok lah. Dia punya suara, dia bacaan dia, subhanallah, ya. Dia bila baca saja dalam semayang tu, masya-Allah, boleh menangis. Ya. Pengalaman saya lah. Bila awal-awal sampai dulu kat Mesir dulu, sahabat-sahabat dia kata jom kita semayang kat belakang. Imam datang malam ni, dia boleh membawa kita menangis. Kita waktu sampai Mesir 22 tahun tak pernah langsung menangis dalam semayang. Lepas semayang biasa banyak kali menangis, keluar-keluar selipar hilang menangis. Dalam semayang jarang, tak pernah lagi nak juga merasa tuan-tuan semayang menangis. Rupanya bila duduk belakang Syekh Jibril, dia mula dengan Fatihah, memang betul-betul menyentuh perasaan. Walaupun kita tak faham, tapi seolah-olah macam ada roh bila kita dengar dia punya baca tu, sampai melibatkan kita sebab. Lepas tu dia pun bacalah. Kebetulan pula tarawih. Orang Arab tarawih tuan-tuan 20 rakaat. Satu rakaat Syekh Jibril ni dia akan bawa 7 ke 8 muka surat. 7 ke 8 muka surat. Mana aku tak menangis tuan-tuan? Kalilah dengan 20 rakaat kat 140 muka. Nak kata nak rasa menangis dan sembahyang pergi sembahyang belakang dia. Dan itulah kali pertama terakhir sembahyang belakang dia. Rasa juga lah orang kata pernah menangis dan sembahyang. Pernah. Sekali tu Syekh Jibril, dia punya bacaan memang tak terasa, subhanallah, tapi kita rasa sembahyang tu seronok tuan-tuan ya. Allahu akbar. Nabi kita pelik sebab Abu Zar dia pernah dengar ni suara malaikat Jibril. Sebab itu rupanya dalam hidup Rasulullah dan juga sahabat ni, ada di kalangan para sahabat yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka ni untuk mendengar suara malaikat Jibril. Bahkan bukan setakat suara yang didengar, ada di kalangan para sahabat yang pernah melihat wajah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Antaranya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Sebab malaikat Jibril ni kalau sampaikan wahyu ni, antara je dia akan datang dengan rupa paras aslinya. Maksudnya dengan 600 sayapnya. Yang Nabi sendiri terima melihat malaikat Jibril ni 2 kali rupa parasan. Pertama di Gua Hira, yang keduanya adalah ketika mana dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, 2 kali. Tapi yang kedua dalam suratul Basyariyah, gambaran manusia ni banyak kali dia datang. Sebab itu satu hari Nabi kita Muhammad agak balik lambat, sehingga isteri Nabi ni Aisyah ni risau tuan-tuan, apa yang berlaku pada Nabi. Nabi tak balik-balik ni gini. Lebih pada waktu zon husnuzon kan. Tanya isteri kita, dia ada waktu husnuzon dan lebih pada tu suuzon. Dia biasa kalau abang kata nak pergi semayang Isyak, dia bagi masa 9.30. 9.30 tu dalam tempoh 9.30 tu husnuzon. Lebih 9.30 suuzon. Dia akan telefon. Betul aja ya? Tanya ibu-ibu, semua sayang suami. Betul ibu ya? Ke nak balik-balik, tak balik sudah ni. Ya sayang. Dia akan risau suami Nabi tak balik lagi, Rasulullah tak pulang-pulang lagi. Lalu dia tengok tuan-tuan di tingkap di jendela, rupanya Nabi sedang sembang dengan seorang sahabat yang bernama Dihiyah Al-Kalbi. Bila Nabi masuklah rumah, apa yang katakan oleh Aisyah, wahai Rasulullah, awak sembang apa panjang sangat dengan Dihiyah Al-Kalbi? Nabi terkejut. Awak nampak ya? Ya, saya nampak dengan jelas. Itu Dihiyah. Nabi kata tu bukan Dihiyah, itu malaikat Jibril. Subhanallah. Sebab malaikat Jibril ni kalau dia akan turun dengan rupa para asal manusia, dia akan menyerupai seorang lelaki yang handsome lah di Madinah tu, yang bernama Dihiyah Al-Kalbi. Maknanya orang tak boleh nak challenge dari sudut ketampanan dia. Kalau macam dalam masjid ni macam saya lah senang, susah sangat kan, gaduh pula kan. Tuan-tuan ni dirahmati Allah Ta'ala sekalian ya. Jadi bukan setakat dia mendengar suara, tapi ada juga yang pernah melihat wajah malaikat Jibril alaihi salam. Sebab itu Nabi confirm, ya kamu dengar, kamu nampak ya Aisyah? Ya saya nampak dan saya dengar. Maka apakah yang disampaikan oleh
malaikat Jibril. Sebab malaikat Jibril ni bila dia sampaikan sesuatu tu bererti itu adalah berita yang penting. Tapi berita penting yang dalam hadis ini kata Nabi SAW, man mata min ummatika. Nabi bagi tahu, tapi dapat diberitahu oleh malaikat Jibril ni berita yang gembira. Apa dia? Siapa-siapa yang mati daripada umat kamu wahai Rasulullah, la yusyrik billahi syai'ah, dia tak syirik kepada Allah Ta'ala, dakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ini berita baik buat kita tuan-tuan. Akhir tempat kita adalah dalam syurga. Sebab itu Abu Zar Al-Ghifari dia kata, dia tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, wa in fa'ala kaza wa kaza, kalaulah manusia umat kamu ni dia track record tak berapa cantik, dia bukan keluar lepas umur balik dia memang kuat amal ibadat, dia bukan macam tu. Dia waktu muda dia lara, lepas pencen askar baru dia teringat masjid. Kan orang macam tu kan. Saya duduk dibesarkan di Kemunting. Tuan-tuan tahu kalau Kemunting ni tempat askar-askar belaka lah, unit Mariam, Angkun, askar Melayu kat situ ya. Askar ni dia muda, dia pencen muda, 21 tahun 22 tahun khidmat, alhamdulillah selesai. Dan banyak kita tengok yang pencen-pencen ni tuan-tuan, khususnya kalau tengok bapa arwah bapa saya pun macam tu jugalah. Lepas pada tu dia jadi orang kuat masjid, dia jadi orang kuat surau, alhamdulillah. Maknanya waktu track record muda dia bukan tuan-tuan jenis kuat amal ibadah sangat, tidak. Tapi lepas daripada dia dapat, mungkin Allah datangkan musibah buat dia, baru dia teringat pada Tuhan. Akhirnya dia dapat kekal istiqamah amalan tersebut sampai dia mati. Ada manusia macam itu, dibagi kesedaran kemalangan baru dia sedar. Lepas tu dia kaya tak pernah sedar-sedar. Dan ada juga bila dia sakit, dia ingat pada Tuhan, Allah ampun dosa dia, kemudian dia kembali pula pada maksiat, pun ada jenis macam tu. Tapi sifat Allah yang maha At-Tawwab, maknanya Allah sentiasa menerima taubat hamba-Nya. Dia tahu sifat hamba macam tu. Waktu senang lupa aku, sakit baru ingat aku. Senang balik lupa balik, sakit balik ingat balik. Biasa kan? Tuan-tuan kalau nak pergi, nak tazkirah buat diri kita tuan-tuan ni, saya yakin tuan-tuan pun rajin ziarah juga ni. Saya terutama kalau jiran-jiran saudara mara kita. Baru ni saya tengok pergi ziarah pak saudara saya terpaksa kena potong kaki belah kiri ya, encik manis, dia sakit kompilasi buah pinggang apa semua, terpaksa kena potong. Di situ ada 3, 4, 5 orang yang duduk atas katil itu tuan-tuan. Setiap kali nak berubah tempat tidur, Allah ingat Allah, alhamdulillah seronok kita duduk kat sudut kita. Seronok meriah nak zikir tu, alhamdulillah. Tapi tak ada dah sakit, tapi dia tetap ingat Tuhan. Sebab memang begitu sifat manusia. Bila uji sakit, uji kemalangan, balik pada Tuhan. Kadang-kadang bila dah sihat, lupa balik masjid balik kan? Macam Ramadan, ramai orang datang. Lepas Ramadan biasa macam balik, sama balik. Itu sifat manusia. Tapi Allah ni, dia ada satu sifat At-Tawwab, yang ni dia tahu, hamba aku minta ampun, aku ampunkan. Mudah-mudahan istiqamah. Dia minta ampun lagi, aku ampunkan. Selagi mana jangan sampai dua. Malam yughairir, maknanya nyawa dah sampai ke halqum, dan juga matahari terbit sebelah barat, waktu tu pintu taubat sudah tertutup. Jadi mana selagi mana Allah Ta'ala masih lagi tuan-tuan ya, membuka pintu taubat seluar-luarnya, maka kita ambillah kesempatan untuk kita mengadu domba pada Sang Pencipta kita. Mudah-mudahan dengan kesempatan itu Allah Ta'ala maha pengampun dan diampunkan dosa. Bila diserahkan diri kita kepada Sang Pencipta itu, bererti kata Nabi, dia hidup di padang mahsyar kamal la zambalah, seolah-olah mereka yang tidak pernah melakukan dosa di sisi Allah. Mudah-mudahan kita semualah, amin ya rabbal alamin. Itu kata Abu Zar, kalau track record dia tak cantik wahai Rasulullah, pun boleh masuk dalam syurga ke? Waktu muda apa benda dia tak buat, semua dia buat. Datang masjid pakai selipar buruk, balik selipar penceramah bantai. Ya, kena sebut. Kan? Habis semua dia bukan kira sekarang ni. Kalau dulu tuan-tuan, Allahu Akbar, cukup jaga ni, cukup jaga. Ya. Ustaz, tuan guru, saya ingat waktu kecil-kecil dulu kita bila tuan guru masuk saja tuan-tuan di pintu masjid tu, semua pakat berburu nak bawa buku tuan guru.
Sekarang ni orang tak kira siap sebat lagi buku untuk guru. Kasut betah lagi, bantai hilang gitu. Sebab saya cakap ni sebab pengalaman dah 3 kali hilang lah. Kena cakap juga takut hilang lah ni. Kita pula hari tu tuan-tuan, bila mengajar kat sekolah ni, datang pula orang promote kasut. Promote kasut apa, Medishoes dulu, Medishoes kan, yang dia kata kalau ustaz pakai kasut ni, ustaz rasa macam tak berjalan. Saya pun try pakai, memang tak berjalan tu. Macam tak ada kaki tu, punya ringan kasut tu kan. Tapi mahal sikit lah. Ada dia kat 200, RM199.90, 200. Rupanya kasut mahal ni tak tahan, sehari semalam, pagi beli malam hilang. Astaghfirullahalazim kan. Itu pun mujur lah tuan-tuan, bila kita duduk lama-lama tuan-tuan, habis semua jemaah dah balik dah, tinggal kita seorang dengan siap. Siap kata, kenapa ustaz lama tak balik-balik, termenung buat. Tak, saya tengok kasut saya hilang, tadi saya letak sini lah. Dia pun cari, tolong cari, tak jumpa kasut. Apalah ustaz balik dululah, saya pun kena balik ni. Ustaz pakailah slipper tandas kami dulu. Dia bagi slipper je pun. Saya kata syukurlah haji, kalau tidak saya jalan balik tak ada kasut. Apa nak jawab kat rumah ni? Saya kata bersyukur sangat haji, terima kasih banyak-banyak. Saya ingat habis cerita setakat tu, rupanya 3 hari lepas tu dia telefon balik, ustaz bila nak hantar balik slipper lah hilang. Dia minta balik slipper Jepun tu, halal dah lah. Terang kau tak cantik. Waktu hidup di dunia banyak benda lara dia buat, tapi cuma Allah bagi pilih dia umur lepas habis pencen dia baru dapat sempat minta Allah Ta'ala ampun, taubat. Orang ini pun akan masuk dalam syurga ya Rasul. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Ya, selagi mana dia tidak buat satu perkara yang dinamakan syirik kepada Allah, maka kesudahannya kita semua ni tuan-tuan ada peluang untuk masuk dalam syurga. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Sebab itu apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan sifat ya, bahawa tidak menjadilah kesalahan untuk kita mengambil dunia. Jangan tolak terus dunia 100% kita tolak zuhud. Kadang-kadang salah faham erti zuhud ni pun masalah. Pakai tuan-tuan datang masjid pakai jubah pun tak nampak warna putih betul kan. Kepiah pula kita tengok pun, ya Allah, risau tengok kepiah tu dengan tai lalat. Saya pernah jumpa orang macam tu. Waktu saya jadi imam tu, saya tanya, haji, kepiah ni haji beli tahun bila? Saya tanya. Saya beli tahun 2003. Haji tak pernah basuh ke kepiah ni haji? Ada orang yang biasa saya dah melawak ni tuan-tuan, saya tak ada segan lah, macam ayah lah kira. Haji tak pernah basuh ke haji? Oh, saya sayang ustaz nak basuh, sebab saya beli kat Mekah. Berkat. Kepala otak haji berkat. Dia punya sayang, dia ingat beli Mekah tu berkat belaka tu. Kalau dah kotor balik cuci lah, selesai masalah. Sebab kita ni tuan-tuan ya, datang semayang jemaah ni subhanallah, nak menghadap Tuhan yang kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sebut tu, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, bukan Malaysia, Tuhan Malaysia ni, seluruh alam ni milik dia. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kita patut penampilan kita paling terbaik. Kalau kita ngadap orang pun tuan-tuan, nak pergi interview pun kena ikut dia punya SOP. Saya teringat waktu saya temu duga SPP dulu, SPP nak daftar jadi cikgu dulu. Temu duga tu kena pakai pakaian putih, seluar tajam, kemudian kasut pun kena kasut hitam. Ni tie kena tie merah. Oh, semat nak jumpa manusia. Kalau jumpa Allah lebih-lebih lagi lah patutnya. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, masuklah waktu 9 minit lagi. Jadi sebab itu lebih-lebih lagi lah kalau kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, Tuhan kita. Sepatutnya lebih hebatlah pakaian kita, penampilan kita bertemu dengan dia. Sebab itu walaupun Nabi kita dah SAW menunjukkan satu contoh, antaranya Nabi tidak meletakkan dunia sampai ke dalam hati. Sebab Nabi nak mengajar pada kita, bila apa-apa berlaku kita akan terima dengan redha. Tapi kalau dah letak sampai dalam hati, itu sebab kadang-kadang bila tak dapat kita mula sakit
sakit hati. Kita berhenti sekejap, insya-Allah kita sambung selepas ini. Wallahu a'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan sidang muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Jadi tuan-tuan, pengajaran yang kedua yang kita boleh ambil selepas kita mendengar kisah ini, ya, sekiranya masih lagi kita ada belum selesai lagi menyelesaikan hutang sama kita, maka hendaklah kita tunaikan, langsaikan sebelum kita dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Begitu juga pada anak, peranan kita sebelum kita nak terima harta pusaka ataupun faraid itu, maka kita kena selesaikan perkara-perkara. Pertama sekali adalah berkenaan dengan pengurusan kepengumian bapa ataupun mak. Yang kedua, kemungkinan ada wasiat-wasiat. Ketiga, mungkin ada hutang-hutang. Kemudian barulah kita faraidkan harta tersebut. Dan kalau lebih cantik lagi, maka yang tak bapak kita, mak kita yang belum pergi haji, hajikan dia dengan badal haji, ya. Cuma ni musim-musim tuan-tuan orang nak melaksanakan ibadah haji ni. Jadi kita yang tak pergi ni, kalau ada rasa macam nak selesaikan dengan mak kita ataupun berkenaan dengan badal haji ni, tuan-tuan gilah tengok travel-travel yang agak-agak yang boleh kita percaya, ya. Tuan-tuan jangan tengok nombor telefon kat pokok ketapang tu yang harga 1,300 tu. Patut sekarang ni tabung haji sendiri pun 3,000 lebih nak buat badal haji tu. Yang takut kalau tuan-tuan percaya yang kat pokok ketapang 1,300 itu bukan badal haji, si bedal haji. Di bedalnya duit tuan-tuan. Tak tahu dia buat ke tidak. Hati-hati, ya. Macam-macam skema sekarang ni. Jadi hajikan dulu bapak, sebab ialah sekarang ni nak pergi haji terpaksa kena tunggu kita punya giliran pun. Giliran kita pun tak tahulah. Bila tengok dalam slip tu mengeri juga tuan-tuan, ya. Anak saya 8 tahun, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas dia daftar. Saya tengok dalam slip tu 8 tahun, 3 tahun lepas, insya-Allah dia akan melaksanakan ibadah haji pada tahun 2148. Tak gila menunggu, ya. Jadi paling tidak apa pesan pada anak-anak, kalau ayah tak sempat esok, tolong hajikan ayah, ya. Maknanya badal haji lah tu, ya. Jadi
Nabi SAW mengajar kepada kita, antaranya ialah berkenaan dengan hutang piutang. Dan yang seterusnya berita gembira buat kita umat Muhammad SAW, selagi mana kita tidak membuat syirik pada Allah Ta'ala, akhir kesudahannya kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Cepat ataupun lambat saja, itu beza di antara kita. Jadi kita mohon doa, mudah-mudahan bukan setakat di dunia kita mendapat tempat di sisi Allah, mudah-mudahan di akhirat esok pun kita harapkan Allah Ta'ala memilih kita untuk sama-sama kita mendapat tempat berehat-rehat dalam taman syurga yang realiti. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu tuan-tuan pada malam ini, insya-Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.